Ngambil apa? Ngambil. Tubik lambat tu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Habib Utsman wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'ul lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung pada bahasan yang keseterusnya, iaitu kalam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kalam artinya berkata-kata. Kalau ikut susunannya, kalam tu sifat yang ke-13 pada susunan untuk mudah kita nak belajar. Ada pun sifat Allah Ta'ala semuanya ialah sedia. Semua sifat Allah Ta'ala tu bersifat dengan sedia. Tidak ada tertib pada mula adanya, tidak. Kalam artinya berkata-kata. Berkata-kata iaitu samaratis sifat dia, kesan daripada adanya sifat kalam pada Allah. Jadi Allah Ta'ala itu berkata-kata, berkata-kata dengan sifat berkata. Macam kita belajar kemarin lah dalam kitab Misbah Munir itu, apa dia? Buat ayat sikit. Allah Ta'ala berkata-kata, tanda balik. Allah Ta'ala berkata-kata dengan sifat berkata, dengan apa yang hendak dikata, maka lahirlah huruf dan suara. Allah berkata-kata dengan sifat berkata, dengan apa yang hendak dikata, maka lahirlah huruf dan suara. Boleh. Allah berkata-kata tu dia panggil apa? Kalam. Tulis bawah dia tu. Kalam masdari. Allah berkata-kata dengan sifat perkata. Sifat perkata tu kena kepada kalam ismi. Betul tak?
kalam ismi ataupun kalam nafsi. Tulis situ. Ni mana? Ada rekod kau ke apa? Tunjuk warna biru. Tak ada dah. Bukan rekod tak ada. Allah Ta'ala berkata-kata dengan sifat perkata. Sifat perkata tu kalam ismi atau nafsi, dengan apa yang hendak dikata. Apa dah ada? Nafsani. Maka lahirlah huruf dan suara. Dia dah. Maka lahirlah huruf dan suara. Huruf dan suara tu dia panggil kalam apa? Kalam lafzi. Kalam lafzi. Maka di atas satu pandangan hak Nabi Musa dengar daripada sifat Allah Ta'ala-nya hak mana? Kalam lafzi. Kalam lafzi itu atas pandangan Maturidi. Nabi Musa dengar kalam lafzi. Ada pun pandangan Asy'ariyah, Nabi Musa dengar dengan kalam nafsi ataupun kalam ismi itu, perkata. Perkata. Boleh tak tanda begitu? Lepas tu Allah Ta'ala berkata-kata tu ada ke tak amru wujudi ke amru i'tibari? Amru i'tibari. Dengan sifat perkata. Sifat perkata tu ada ke tak? Ada. Dia panggil amrun wujudi. Dengan apa yang hendak dikata, ada ke tak? Amrun i'tibari. Benda yang difaham saja. Maka lahirlah huruf dia suara. Huruf suara tu ada ke tak? Amrun wujudi. Ada. Amrun wujudi, yakni benda yang ada. Allah Ta'ala berkata-kata tu baru ke sedia? Masdari. Kalam masdari tu baru ke sedia? Baru. Dengan sifat perkata baru ke sedia? Sedia. Dengan apa yang hendak dikata tu baru ke sedia? Sedia. Maka lahirlah huruf dan suara. Huruf suara tu baru ke sedia? Baru. Ada dah ni. Boleh. Dah. Tak ada mana? Dia belakang. Dia belakang ni. Kalau apa dengan apa nak dikata tu? Nafsani. Kalau nafsani itu, kalau di kita dia panggil apa? Hadisun nafsi. Kalam nafsani itu dengan apa hendak dikata tu, kalau kena ditakluk kalam, takluk apa dah? Kemarin baru ngaji. Takluk kalam ada berapa takluk kalam? Ada 3. Apa dia? Suluhil qadim, patut sedia kala dah. Tanjizil qadim, lulus sedia kala. Mana hak lulus sedia kala? Apa yang hendak dikata tu, apa yang hendak dikata tu lulus sedia kala dah. Tanjizil qadim. Tanjizil hadisnya berkata-kata dan lahirlah huruf dan suara. Tu tanjizil hadis, lulus yang baharu. Tadi dah gambar rajah kemarin kita suruh tulis tu, lukis sikit, baru jadi ingat sikit. Habis itu banyak sangat benda nak kena buat dah. Ada nak buat semua. Buat dah dah. Tak. Buat dah suruh lukis mari.
Buat sikit. Baik. Kalau buat sikit boleh sikit lah. Kaedah ilmu. Tak, kan boleh. Buat sikit boleh banyak ke boleh sikit? Boleh sikit lah. Boleh buat banyak ke buat sikit? Buat sikit juga. Pun boleh sikit. Ming buat sikit juga. Buat banyak. Buat banyak boleh banyak. Kau tahu buat langsung buat. Kalau buat boleh juga. Qadar setara mana kita usaha. Artinya panggil apa? Sunnatullah. Berlaku di atas ketetapan Allahnya begitulah. Tuhan berlaku menjada wajada. Siapa dia usaha dia dapat. Siapa dia tak usaha dia tak dapat. Kalau Tuhan nak bagi, nak bagi dia tak usaha pun boleh. Allah Ta'ala nak bagi, jaranglah orang nak bagi dengan tak usaha ni. Boleh sedobok duit. Bukannya cerita Ahmad Al-Bab ni. Kat dia dengan tak ada usaha. Tak ada. Kalam artinya berkata-kata, maka mustahil kelu. Jumpa pula dah. Macam kemarin lah. Kelu atau atau tanda berkata-kata menggunakan alat. Seperti kita ni, kita berkata-kata menggunakan alat. Allah Ta'ala berkata-kata dengan Allah Ta'ala berkata-kata dengan apa? Sifat berkata ni. Allah Ta'ala berkata-kata dengan sifat berkata. Sifat berkata duduk di mana? Pada zat Allah. Tanpa menggunakan sebarang alat. Maka mustahil kelu Allah Ta'ala. Kita tak bertuhan dengan Tuhan hak kelu. Tuhan hak bisu. Siapa dia nak bertuhan dengan Tuhan hak bisu? Saya tak say. Saya nak bertuhan dengan Tuhan yang bersifat dengan kamalat. Apa kamalat? Bersifat dengan kesempurnaan. Kalau bisu, kelu, itu sifat kekurangan, naqais. Lepas tu kalau orang tu bertuhan dengan Tuhan hak bisu, tak boleh nak bercakap apa, kurang cerdik lah. Tak boleh kata bodoh sampai lah ni. Kena cerdik lah. Lama kan dia mahu pokeh pula kita. Kena kupu pula ada isu tu. Tengok ustaz lain pun kata bodoh juga. Kena kupu habis pula lah cendekiawan yang ada. Nak bahas tentang cakap bodoh. Tak boleh cakap bodoh. Ya beginilah deh. Dalam kamu bahasa kau gapo kena buai berkata bodoh. Hak tu baru betul. Biar tak ada langsung kata itu. Tu buat kurang cerdik. Dah kurang cerdik. Dah sifat tadi tu kita ni hidup Tuhan dengan Tuhan tak ada sifat kesempurnaan. Takkan nak kata cerdik? Nak kata bodoh lah. Kalau kata kurang cerdik, dia tak serah. Serah kata awak ni mari bertuhan dengan Tuhan yang tak bersifat ketuhanan. Awak ni kurang cerdik. Dia kata tak mengapa, sebab kurang cerdik. Awak ni bodoh. Jangan kata saya bodoh. Sudah kijung faham mari mana ni. Sebab tu Allah Ta'ala kata balhum adall. Bahkan orang begini lebih dahsyat daripada binatang lagi. Sifat mereka ni, mereka tak memerhatikan. Tuhan wi dah ke mata, telinga, kebijaksanaan. Tak kelah kita main nak sembah benda hok mana lemah supaya kita. Tak cerdiklah kita. Gitu. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Maksudnya Allah Ta'ala berkata-kata terhadap Nabi Musa dengan kata-kata yang sempurna. Kemarin tu ada bahas dah dalam kitab Misbah Munir tu dah, taklima tu.
Jadi ada pandangnya lah. Terjemah dia tu akal sebagai berkata-kata tu kurang tepat dalam kitab Misbah Munir pandangnya dia. Dan sepatutnya tu dalil secara naqli, dalil yang dipindah ambil dari Quran. Allah Ta'ala tak kata wa kallamallahu Musa saja, bahkan Tuhan kata taklima dengan kata-kata yang sempurna, menunjuk kata Tuhan tu ada sifat kalam. Dan sepatutnya bagi orang yang mukmin, yang mu'taqid, yang beriktikad, mengiktikad ia orang mukmin ni berzikir pada Allah Ta'ala. Apa zikir? Menyebut. Tak boleh juga menyebut Allah. Orang kata sia-sia menyebut Allah ni. Banyak kes lah. Tak boleh sebut Allah. Kena sebut la ilaha illallah, kena sebut subhanallah, kena sebut alhamdulillah. Boleh tak sebut Allah? Orang PhD kata tak boleh sebut Allah. Setengah lah, bukan semua. Tak boleh sebut Allah. Apa kalau sebut Allah sia-sia? Tak jumpa hadis macam mana ngaji banyak-banyak tak jumpa hadis ni. Mana dalam hadis tu kata apa? Nabi kata apa? Tak berlaku kiamat selagi mana? Tak berlaku kiamat selagi mana ada menyebutkan Allah. Tak berlaku kiamat. Tanda situ. Tak berlaku kiamat dalam hadis sebut selagi mana ada yang menyebutkan Allah. Tak berlaku. Sebab tu kiamat ni berlaku bila? Apabila semua makhluk ni kafir dah laku-laku. Lepas tu orang mukmin hak beriman hak ada waktu tu semuanya dimatikan. Dengan angin yang lembut. Angin hak sepoi-sepoi, mati habis orang mukmin, tinggal orang kafir. Tak ada dah disebut Allah. Berlaku kiamat. Sebab tu kata babo, kita ni bukan akhir zaman. Kita ni umat akhir zaman ke? Akhir zaman ni kiamat lah. Kita ni umat hampir pada akhir zaman. Beza akhir zaman dengan hampir akhir zaman. Kita ni hampir pada akhir zaman. Sebab dalam hadis kata bila berlaku akhirnya zaman ni, berlaku akhirnya tak ada dah orang beriman. Jadi kalau disebut kata kita ni umat akhir zaman, atas jalan mudah, atas jalan cakapan mudah. Mudah-mudah ni hazah mudhaf, bagi mudah. Cakapan hazah mudhaf, cakapan mudah. Hampir pada akhir zaman, bukan akhir zaman lagi. Begitu. Dan Allah Ta'ala nyata dalam ayat banyak, uzkurullah. Tu saya kata gitu, uzkurullah zikran katsira. Sebutlah kamu akan Allah zikran katsira, akan sebutan yang banyak. Tu saya kata sebutlah Allah dengan sebutan yang banyak. Lepas tu orang kata tak disebut Allah, sia-sia. Bercanggah dengan ayat pula. Dah tak kalau uzkurullah, sebutkanlah Allah. Patut kena ayat dalam ayat uzkuru subhanallah. uzkuru alhamdulillah kena gitulah berkali kali tak disebut uzkurullah. Tak ada gapo tu yang kita kata. Benda tak apalah kalau awak ambil pandangan, ada pandangan kata sia-sia, tak payahlah nak pergi ke tengah kepada masyarakat. Kalau betul ada ini cara penyelesaian dia masalah khilaf ni. Kalau betul lah awak ada pandangan begitu, awak jangan ingkar ke pandangan kata dengan menyebutkan Allah ni boleh. Janganlah ingkar. Kalau awak tak jumpa, ngaji lagi. Kerana kita zaman sekarang ni orang hak reti agama, kita kena sepakat untuk nak dakwah. Banyak mana lagi orang hak tak sebut Allah, banyak mana lagi orang tak mengingat Allah. Tu sepatut kita sepakatnya. Jangan jadi seolah-olah kita ni ejen Yahudi. Seolah-olah, bukan kata dia ejen Yahudi kena ada seolah-olah. Bapa seolah-olah ejen Yahudi. Jadi dok balah benda hak tak perlu diberkelahi, menyebabkan jadi
kita saat ni lupa pada tujuan utama kita, iaitu nak menyeru manusia pada agama. Ada dalam masjid ni, setengah masjid dia ahli qaryah masjid ni, dia berkelahi benar-benar khilaf ni lah. Sampai ketok datang kepada masjid berkelahi benar khilaf. Nak tanya cerdik ke kurang cerdik? Cerdik ke kurang cerdik? Dok berkelahi benar khilaf, bukan benar hok ijma', benar khilaf. Nih, siapa tak mari masjid, ni dia panggil apa? Putus silaturahim. Cerdik ke kurang cerdik? Kurang cerdik dah lah. Sebab tu kita kata menon kita tak payahlah nak bahas panjang-panjang. Patut ustaz ada bahas juga. Saya kena terang sebab ada orang serang. Saya kena terang bila ada orang serang, supaya masyarakat tidak terkeliru. Kalau orang tak ada serang, saya tak payah terang. Tak payah terang dah. Jadi masyarakat boleh dah aman dengan orang panggil aman dan sentosa. Itulah hikmah benda-benda begini berlaku ni. Antara hikmahnya apa? Nak bagi kita ni terbuka lagi lah. Kalau tak ada orang serai, kita pun tak perlu nak terai banyak. Bila kita tak perlu nak terai banyak, jadi kuranglah orang panggil pembukaan ilmu tu. Jadi terima kasihlah juga pada orang menyerai tadi. Tak apa, sebutlah Allah. Macam kadang-kadang kita, masyarakat kita ni telah terdidik dengan sebutan Allah. Tengok anak-anak duk main apa nama ni, ya coteng habis di ni rumah, kita berkata ya Allah budak ni, tak ada masalah. Atau Allah tak apa. Mak tak boleh kata Allah, sia-sia, kena sebut subhanallah. Peliklah. Apalah duk celaru ke masyarakat. Marilah bersama-sama kita duk mikir macam mana masyarakat ni duk sia-sia lagi waktu, lupa akan mati, duk kejar ke dunia, lupa pada akhirat. Marilah kita sepakat dalam bab ni. Dan sepatutnya bagi orang mukmin yang mu'taqid, ia orang mukmin berzikir pada Allah. Uzkurullaha zikran katsira, berbanyak disebut Allah dengan pengharapan akan sebutan Allah Ta'ala kepadanya, kepada orang mukmin. Dia kalau kita pandai hakikat, kita ni boleh sebut Allah ni pun sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut kita. Hakikat, pandai pada hakikat. Kita boleh ingat pada Allah ni, siapa mari duk capuk di kita boleh ingat pada Allah? Allah. Kalau tidak Allah Ta'ala campur kepada kita, boleh ke tak kita ada ingat Allah? Tak boleh. Itu pandangan hakikat. Tapi zahirnya kita kata bila kita sebut ke Allah, Allah Ta'ala akan sebut ke kita. Sebab tu ada dari riwayat, bila seorang tu menyebut Allah berseorangan, Allah Ta'ala menyebut ke dia secara berseorangan. Bila dia menyebut ke Allah Ta'ala dalam ramai, di dalam satu kumpulan, maka Allah Ta'ala akan menyebutkan dia pada kumpulan yang lebih mulia ini di sisi para malaikat. Tu. Sebab itulah zikir ramai-ramai ni pun benda yang molek. Benda yang molek, zikir ramai-ramai ni tak salah. Zikir seorang pun boleh, zikir besar, ambil zikir beramai-ramai pun boleh. Hak tak bolehnya tak berzikir. Itu hak tak bolehnya. Dan hak lebih dahsyat lagi, marah pada orang berzikir. Tapi dia berzikir nusak duk goye-goye la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun subhanallah, subhanallah, hasbi rabbi. Dia goye-goye gitu, lagu mana tu boleh kau? Oh, ada riwayat. Ada riwayat, cuma kuat tak kuat je lah. Kata sahabat tu berzikir dengan menggerak-gerakkan tubuh dia. Ada riwayat. Riwayat yang tak kuat saya tak pakai. Tak payah. Tak payah nak balas pun. Ya macam kita kata, sebab tu satu tika ada dua orang ni student yang berkelahi. Seorang kata mana boleh bergerak tubuh badan bila berzikir, hang ni kata boleh, hang ni kata tak boleh. Maka pada waktu tu mari kiai dia. Kiai nak tanya masalah ni, boleh tak boleh gerak ke tubuh badan? Kiai kata pergi buat air teh dulu. Tak.
Maka dia pun buat air teh. Dia buat air kopi lah. Air kopi dia orang suka air kopi. Buat kopi dulu. Bila buat kopi, Tuan Kian ni pun minum seluruh air kopi. Jadi molek. Siapa buat air ni? Siapa buat air ni? Tuan Kian ni limpah lah. Oh sedap molek minum air ni. Lepas minum, berlalu pergi begitu ya Kiai dia saat ni. Kau student hak kurang cerdik ni, dia kata apa laki kita tanya masalah, dia minta kopi tak selesai masalah. Student hak cerdik, dia kata jawapan dah tu. Mana jawapan? Yakni tak kalau dia minum air saat ni tu rasa kelazatan hingga dia tak sedar, dia mengilingkan kepala. Kata. Kau dia sengaja minum air nak iling kepala. Ada ke? Saya sengaja minum air. Bismillah. Alhamdulillah. Kalau biasa-biasa kata ini pala. Ini pala kata oh sedapnya. Aduh. Sebab tu orang kita buat air ni, tak boleh tanya sedap ke air, tengok dia setengah mana masa dia minum air saat ni. Setengah sahabat kita ni kayu minum kopi kan, nak minum tu dia bang dulu. Ini panggil ahli kopi. Orang ahli kopi ni, dia ada kelazatan di bang tu. Ambil bang ya. Tengok dia ada kelazatan tu. Jadi orang ada kelazatan ni, dia bahasa dia bukan sengaja nak gerak-gerak kedua badan tadi, tapi dia dengan tak sedar ke diri. Sebab itulah bila benda tu dibuka kat ramai gak, kalau orang panggil bergerak yang melampau gak, jadi fitnah dah lah. Bila dibuka pada orang ramai, kalau biasa-biasa gini orang tak marah lagi. Gerak pelik-pelik apa ni, pelik sangat ni. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Tu ada ayat. Mereka ni orang beriman ni yang mengingati Allah ketika berdiri dan ketika mana duduk. Apa tu? Wa ala junubihim. Wa yatafakkaru. Ayat hingga akhir ayat tu lah. Jadi nak ayat kata dia mengingati Allah ketika berdiri, ketika duduk. Hak tu daripada sifat-sifat akhlak orang beriman. Baik. Cuma dalam kitab Al-Azkar tu dia sebut, seeloknya kalau kita nak berzikir ni, berzikir dalam keadaan kita ta'zim ke zikir tadi. Jadi kalau kita dah tidur, duk menyengeng, duk subhanallah, subhanallah, boleh. Tapi lebih afdalnya duduk dalam keadaan menta'zim ke dengan zikir subhanallah, subhanallah. Itu lebih afdal. Itu nisbah keafdalan lah. Nisbah afdalnya. Baik, sesar di situ. Cuma sesar pun bahasa kalam ni luah lagi. Sehingga dikatakan ilmu ni ilmu kalam. Bahasa apa? Al-Quran, kalamullah. Mana kata Al-Quran tu kalamullah? Ada kalam Al-Quran tu dengan makna sifat kalam Allah. Ada makna Quran tu dengan kalam hak lafzi ni. Hak lafzi ni hak ada huruf suara, hak ada awal, hak ada akhir ni. Quran tu lagu mana? Baru lah. Baru. Tapi Quran ni dia ada dua makna. Satu makna kena pada sifat kalam, satu makna kena pada Quran yang kita baca. Cuma Imam Ahmad bin Hanbal dulu ketika mana di zaman Mu'tazilah, dia suruh kata Quran ni makhluk. Maka dia tak ingin nak kata Quran itu makhluk. Kenapa? Kerana bimbang orang salah faham kata Quran hak kalamullah tu makhluk. Maka itu tak kata Al-Quran itu makhluk. Hingga dia tu di apa? Di rotet, diazab dengan satu benda hak pedih lah. Dalam kitab Aqidatun Najis ingat dia sebut hingga pesek. Jadi anak murid dia kata, kenapa pesen ni tuan guru sakit sangat kau mengekor buat pada tuan guru? Dia kata tidak, aku tak merasakan sakit, aku merasakan kebesaran Allah Ta'ala tu di atas dia tu nak membawa ke
nak mempertahankan agama Allah sehingga dia saat itu merasakan satu kelazatan hingga membawa pada dia biasa. Kita zahir nampak sakit tu orang benar dengan apa dengan agama Allah Taala. Dia disebut dalam kitab Durus Samin. Dan kitab-kitab tauhid lain lah sebut kata Durus Samin ni karangan siapa? Syekh Daud Fatani. Alim kabir lah, tak ada orang pakai Syekh Daud ni. Kalau orang pakai tu, hak tu netizen je lah, hak tak mengaji. Tak kena bagai, bahasa kita sebut tak kena bagai awak ni. Jadi dia sebut dengan Imam Syafi'i mengambil tabarruk daripada pakaian Imam Ahmad ketika waktu tersebut. Ni kata susah ni orang tak faham. Ambil tabarruk. Tengok dalam kitab tu lah. Mengambil tabarruk daripada pakaian Imam Ahmad bin Hanbal yang mana diazab oleh pok-pok Mu'tazilah, dibuat jahat, dibuat zalim oleh Mu'tazilah. Dia minta untuk nak ambil tabarruk. Sedangkan Imam Ahmad tu anak murid dia. Nampak? Imam Syafi'i tu guru, Imam Ahmad anak murid. Nak kata tu guru pun ambil tabarruk dengan anak murid pun tak ada salah apa. Habis itu. Ya tak boleh nak ambil tabarruk ni dengan orang maya bedak lah. Tu ya tak boleh ambil tabarruk apa. Maya bedak ni hak ni azab Tuhan, laknat Tuhan. Nak duduk dengan dia pun tak boleh. Orang tak semaya bel ni. Qala al-muallif qadirun, artinya yang berkuasa. Ni sifat berapa dah ni dia panggil sifat maknawiyah. Apa sifat maknawiyah? Sifat yang lazim di atas berdirinya sifat ma'ani pada zat. Sifat yang lazim di atas berdirinya sifat ma'ani pada zat. Bila ada zat tu bersifat dengan qudrah, maka lazimlah keadaannya kaunuhu qadiran. Jadi dalam kitab Faridah tu seingatnya dia ada bahas tu masalah qadirun tu. Dia kena kata kaunuhu qadirun. Kaunuhu qadiran. Kalau kata qadirun, dia kena kepada apa nama ni, kena pada zat yang bersifat dengan kuasa. Jadi ni atas dasar nak tasamuh, nak mudah-mudah sebut dengan kata qadirun. Qadirun tu kena pada Allah Ta'ala lah yang kuasa. Tapi yang kita nak bahas ni ialah sifat maknawiyah, iaitu kaunuhu qadiran, keadaan Tuhan yang kuasa, sifat maknawiyah. Maka mustahil sabit apa nama ni, bila kita i'tiqad dah Allah Ta'ala ni kuasa, maka tentulah mustahil keadaan Allah Ta'ala tu lemah. Dalilnya mana? Dalilnya pada dalil sifat qudrah. Banyaklah. Mana kalau dalil pada Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau di sini sama juga diambil dalil daripada situ. Innallaha ala kulli syai'in qadir, fa'alul lima yurid. Tu dalil bagi sifat iradah. Sama. Tu semua dalil daripada sifat ma'ani. Dalil yang sama jugalah kita guna pada sifat maknawiyah. Dan sepatutnya bagi orang mukmin yang muqtaqid, orang beriman yang beriktikad dengan keadaan Tuhan yang kuasa, ia mukmin tu banyak takut pada Tuhannya yang amat berkuasa. Sepatutnya dia kena takut banyaklah pada Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala tu maha kuasa. Serta besar pengharapannya, pengharapannya mukmin kepadanya Allah dengan segala kebajikan, yakni dengan segala kebaikan. Kebajikan tu benda baiklah. Jadi bila dia tahu kata Tuhan tu yang hak kuasa, keadaan Tuhan yang kuasa, maka dia pun perbanyakkanlah mengharap raja dengan Allah Ta'ala, dengan pengharapan yang sebanyak-banyaknya. Pohon kepada Allah, dia harap kepada Allah Ta'ala, menjadikan dia tu orang yang Tuhan pilih kepada kebaikan. Minta dengan Allah Ta'ala semualah.
Ya kalau dengan manusia, kalau orang duk bui kita minta, dia bui, kita minta, dia bagi. Jadi manusia dia tak suka duk minta bagi tak suka dah lah. Tu sifat manusia tu, dia tak dapat tidak dah. Kecuali orang-orang wali tu lain lah. Sebab tu satu ketika seorang sahabat tu dalam kitab Bukhari, Sahih Bukhari mai dak nyata, dia minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi, minta pula Nabi bagi, minta pula Nabi bagi, hingga Nabi kata kalau kamu memadai dengan apa yang ada itu lebih baik bagi kamu. Hingga mulai daripada tu dia tak minta dah. Sehingga di zaman Khalifah Sayyidina Umar tu nak bagi kebahagiaan kepada dia tu daripada harta peperangan, dia tak ingin langsung nak ambil. Hingga Sayyidina Umar suruh kata bersaksi kamu semua bahawasanya aku nak bagi dan bahagia bagi dia, tapi dia tak sih, sahabat ni tak sih. Radhiyallahu anhum ajma'in. Tu kena sekali nasihat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata guru kita, puak sahabat ni walaupun mereka susah, tapi kita tak nampak mereka susah. Kenapa tak dilihat keadaan sahabat tu susah? Kerana mereka saat ni tu mencukupi dengan menada. Bila mereka tu mencukupi dengan menada, mereka tak meminta, jadi tak nampak kata susah mereka. Padahal kehidupan pak sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dengan kita zaman sekarang ni lebih dahsyat keadaan kelakuan mereka, susahnya. Tapi kerana sifat mereka tu ada qanaah, sifat mereka ada haya, rasa malu, maka kita memandai kata mereka ni orang-orang yang senang dengan kehidupan, padahal tidak. Sifat itulah yang kita nak daripada puak-puak sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Baik. Jadi kena sebut banyaklah sifat-sifat puak sahabat ni. Kalau boleh buat perbincangan dengan sifat-sifat sahabat ni, tu barulah menjadikan kita ni kepada termotivasi nak berakhlak seperti mana akhlak mereka semua radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi jangan duk minta dengan siapa-siapa. Jadi Allah Ta'ala kalau minta, Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala apa sebut dalam ayat, ud'uni, mintalah daripadaku, astajib lakum, nescaya aku perkenan. Tulis ming, ud'uni, tulis itu. Pada kata pengharapan kepada Allah dengan kebajikan yang sebanyaknya, ud'uni astajib lakum, mintalah daripada aku, nescaya aku perkenankan. Lepas tu nak tanya Tuhan ada sebut berapa kali yang minta sehari? Tak sebut. Jadi boleh minta lah dengan sebanyak-banyak. Tak jadi isu lah. Ni kadang-kadang orang lepas pada solat nak berdoa 2 kali pun jadi isu. Apa ni 2 kali nak berdoa pas mayat? Kalau kita pun pas mayat subuh gak 2-3 kali lah ada berdoa. Tak apa masalah. Tuhan kau suka kita minta. Kerana meminta ni ialah kelakuan hamba. Tuhan benci ni hamba tak si nak meminta pada Allah. Ni Tuhan benci, Tuhan tak suka. Hamba yang tak meminta pada Allah, Tuhan tak suka. Tuhan suka pada hamba yang senantiasa meminta pada Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita banyak sekali doa-doa, zikir-zikir yang boleh kita buat, yang boleh kita amal pada setiap kelakuan kita. Nak naik rumah, nak keluar rumah, nak pakai baju, nak pecah baju, nak masuk tanah, keluar tanah, nak makan, sudah makan. Semua tu ada doa-doa warid daripada baginda sallallahu alaihi wasallam supaya kita ni perbanyak. Jadi kalau katakanlah 2 kali berdoa lepas pada sembahyang tak ada masalah. Ni kadang-kadang orang berdoa sekali pun lepas pada sembahyang jadi isu. Apa isunya? Ni masalah ni. Nak kena terang lah. Patut tak boleh terang dah sini. Apa dia kata? Kenapa kita nak meminta setelah daripada solat? Dia kata sedangkan waktu afdalnya dalam solat, ketika sebelum daripada memberi salam, ketika sujud, ketika dalam solat telah afdal pada diperkenankan doa. Jadi kenapa perlu meminta lepas pada solat? Ni. Jadi siapa nak kena jawab? Kita hak mengaji kena jawabnya. Yang pertama macam adil. Kerana Allah Ta'ala tak menentukan kita pada minta berapa kali. Yang kedua, Tuhan suka kita meminta dengan banyak kali. Ni apa kita desih pula lah.
Kalau kita ada tesis ni demo tak nak dengar. Nak tesis tak. Kalau ada PhD baru kira boleh kecek agama sampai sekarang ni. Orang zaman dulu tu tak boleh kecek agama lah kalau kata ada PhD. Jadi dah begitu orang ni. Dia kata orang ni pandai-pandai nak letak ulama. Dia bukannya kita buat PhD ni susah bukan main kan, tak tahu. Nak tahu ya kita susah buat PhD. Ingat orang lain ngaji tak susah ke? Ni nyakit hati lah ni. Dia tak kecek begitu. Masyarakat tak memerlukan benda tu. Masyarakat memerlukan kepada orang agama ni kecek benda besar-besar. Bukan duk bala, duk main. Awak mengata saya mengatakan awak. Ni saya bukan nak mengatakan dia. Saya nak oyak je duk kecek gitu. Tak payahlah nak kecek gitunya. Buat benda lain lagi. Banyak lagi benda lain yang perlu kita nak bincang ke. Apa? Jangan mentohmoh orang tak reti, kita je reti. Tak ada nyakit hati. Kena mari pun duk minggu depan kita nak start kitab penawar bagi hati. PhD pun kena mengaji juga. Mengaji ni bukan siapa PhD ya. Ni maaf dah. Bukan kata hok PhD hok bagus-bagus. Ramai orang hok ada PhD tapi sifat warok, sifat tawaduk. Ada seorang pensyarah tu dia PhD. Dia mengaji dengan kita weh. Kata masya-Allah tengok ni PhD, Profesor Madya mengaji dengan kita. Kita ni bukan kata tok lebah, orang kampung ya. Kata tok lebah kampung ada tahap juga. Kita orang kampung ya. Yang mengaji kita. Ni PhD ni kena tunjuk ni. Napa? Ni baru ada keberkatan dalam ilmu. Kalau siapa nak kira nak jeh orang kita yang ulama, orang tu bukan ulama tu sebab dia tak ada PhD. Dia ada menyakit hati. Ngaji kitab penawar bagi hati. Saya ada PhD dah. Tak salah. Nabi SAW sabda utlubul ain minal mahdi ila PhD. Adakah? Kalau tak nak tukar hadis lah. Utlubul ain minal mahdi ila PhD. Ada? Banyak-banyak riwayat kalau ada. Saya tak jumpa lagi. Hingga PhD ya. Utlubul ain minal mahdi ilal lahdi. Tutup ilmu daripada buaya hingga dia lahar. Satu. Yang keduanya, alamat keberkatan ilmu, semakin ada ilmu semakin menunduk. Ni baru ada keberkatan ilmu. Kita lihat contoh daripada guru-guru kita, walaupun alim dah, dia mari lagi duduk dalam majlis-majlis ilmu. Apa? Sifat tu guru. Sebab tu orang suruh subah tengok tok guru, duduk dengan tok guru. Sebab kita tengok masya-Allah tawaduknya guru. Dia alim dah, sepatut tak duduk dah majlis ilmu. Dia sepatut mengajar aja, jangan mengaji dah. Sepatut, tapi tawaduk, rendah diri. Ni baru ada keberkatan ilmu. Tengok. Nak suruh beleber, boleh beleber panjang lagi ni. Dia mau buat berapa je? Sejak 2 je. Kau berapa je awak? Kami yang bawa 2 je tak. Tak. Dia mau 3 ke tak apa, mau sore tak apa boleh nak urang abad ni. Mari kapun ni ya. Bukan tak lepas kapun, mari kapun ni ya nak urangnya. Tak nak urang banyak-banyak alah. Polah duk sakit hati kau orang tu. Dia ada ganggu kita kau tak ada. Tu usahapanya. Dia ramai orang duk tengok dia buat lah, kita buat lah tak ramai orang tengok. Sakit kau tu kau. Kau sakit mana? Sakitnya di sini. Sakitnya di sini. Sakit di sini ni. Ni Nabi SAW kata at-taqwa hahuna. Takwa ni di sini. Bukan pada PhD dah. Letak molek. Bukan pada ngaji kitab banyak dah. Letak molek. Takwa ni di sini. Ni kadang-kadang bukan kata orang PhD, kita orang pondok pun sama juga. Orang ngaji kitab pun sama juga. Apa? Jadi mari besar bila mengaji banyak. Bila kitab besar, mari agak. Tu tak boleh juga. Sama ya. Bukan kata kau siapa-siapa dok. Di kita pun ada penyakit gitu. Mari minggu depan dah bawa kitab penawar bagi hati dah. Pukul 2 pagi 2 tengah hari. Ni kelas sifat 20 ni kita start dari pukul 2.40 kok, insya-Allah. Baik situ. Dan sepatutnya bagi orang mukmin muttaqi minta dengan Allah Taala sebanyak-banyaknya.
Qala al-muallif muridun, murid artinya yang menentukan, kaunuhu muridan, maka mustahil yang tergagah, mustahil keadaan itu dipaksa pada melakukan sesuatu. Dalilnya iaitu dalil sifat iradah. Dalil mana? Dalil Quran, fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala buat apa hak dia kehendak, bukan hak orang kehendak. Apa? Kita ni kalau boleh kita nak ngaji sikit, pandainya banyak. Gitu sih tak? Kena ngaji banyak, pandai sikit. Nak ngaji sikit tapi boleh ilmu banyak. Tapi tu hebat di kita mengaji banyak dah tapi boleh ilmu sikit. Tak apa. Adalah tu kelebihannya. Sebab kalau kita ngaji sikit boleh banyak, dia ngaji sikit dah lah. Tak ada kelebihan dia mengaji. Kita bila ngaji sikit, ngaji banyak tapi boleh sikit, kita ke kau banyak mengaji, ada kelebihan yang banyak di kita. Duduk majlis ilmu, mendatangi majlis ilmu, tengok banyak kelebihan. Kalau gitu kat kita kena bodoh semua, ustaz, ada juga. Maksudnya di sini kita tu biasa nantiasa redha dengan ketetapan Allah Taala pada kita. Ada orang sekarang duduk pondok lama-lama tapi kurang dia dapat terfahami. Tak apa. Dia duduk pondok masuk makan bangun tidur berak sajalah. Hak tu pada jenis duduk pondok gitu. Hak tu memang tak dapat manfaat. Masuk katanya duduk pondok hidup mengaji dah tapi dia kurang dapat faham. Tak apa, Allah Taala tu Maha mengetahui. Allah Taala buat sesuatu dengan apa yang dia kehendak, bukan dengan kita kehendak. Dan sepatutnya bagi orang mukmin yang mu'taqid, ia mukmin ni sentiasa banyak berdoa pada Tuhannya. Kena mai ajak semua. Semaya ajak minta dengan Allah Taala bukalah pintu ilmu di kita. Tu. Buka pintu ilmu di kita ni. Kita nak jugalah faham ilmu-ilmu alat ni seperti mana orang-orang lain tu memahami secara halus di dalam bahasa-bahasa ilmu alat. Tapi macam tadi lah, kita berdoa hak kita kehendak, Allah Ta'ala buat apa hak Tuhan kehendak, bukan apa hak kita minta. Gitu ni. Tapi sebanyak-banyak hak selebih-lebih kita minta ni supaya kita menjadi daripada ahlillah lah, orang sufi lah. Apa? Nak aling kok bidai luruh, nak aling kok bidai apa, mana-mana fan ilmu tadi boleh. Tapi hak lebih besarnya kita kena minta biar Allah Ta'ala jadikan kita daripada golongan orang ahli sufi, orang ahlillah. Tu sekarang hak tu natijah terbesar di dalam kita menuntut ilmu. Kata setengah babo, dia kata ilmu alat ni nak gunanya untuk nak faham Quran hadis, nak faham ke kitab-kitab besar, ialah ada ilmu alat ni. Tu ya tujuan dia nya. Dia tak ada ambil hukum daripada ilmu alat. We faham. Tapi nak faham dia kena ada ilmu alat. Ibarat katanya setengah babo tu, kata ibarat kita saat ni nak kopi pisang. Nak ke buah pisang, kita kena ada alat untuk nak ambil buah pisang saat ni. Alat tu kita tak mana lepas pada boleh buah pisang, letak tangga ya. Kalau nak buat naik betulnya buah pisang tu. Tak? Tu. Jadi hak besar-besar sekalinya di dalam ilmu kita nak fahamnya, natijahnya ialah nak hampir ke diri kepada Allah Ta'ala. Dan sepatutnya bagi orang mukmin yang mu'taqid, ia sentiasa banyak berdoa pada Tuhannya. Ni baru betul, suruh banyak berdoa. Ni lagi berdoa pas mayat. Cukup dah doa dah semaya. Tak jumpa kitab kita. Cakap cari mana kitab kata tak payah doa pas mayat ni. Harus tak berdoa ada. Kalau kata tak payah berdoa, tak jumpa kitab. Tak jumpa hadis. Nabi kata jangan berdoa pas mayat, tak jumpa hadis juga. Kok jumpanya Nabi pernah buat, Nabi pernah tak buat. Itu ada. Tapi Nabi tak buat tu bukan kata Nabi tak ingin pada berdoa, tak ingin pada berzikir. Tetapi Nabi buat tu di atas nak menyatakan hukum. Kalunya kita ni ada gaduhan, ada sibuk lepas pada sembahyang, tak perlu dah lagi kita nak berzikir, nak berdoa, dah kita dah sibuk.
Dia panggil nak menyatakan syariat. Oh, kalau nak ikut kepada kita kata keinginan dengan orang bertakwa ni ke apa? Sifat dia. Nak dalam ibadat je lah. Tu, sifat kelakuan orang beriman. Nak dalam kelakuan ibadat je. Tapi apa keadaan Nabi begini, keadaan Nabi SAW begini? Kerana dia ni tepat menjadi dalih habis umat-umat dalih. Ada orang tanya, oh wali ni siapa begitu mau nah ibadat dia? Nabi tak begitu mau ibadat dia. Ibadat Nabi SAW nak beri contoh pada semua orang. Boleh faham ni? Lepas tu bapa yang Nabi SAW ada dari satu riwayat Nabi teguh ke ada seorang nak puasa siapa tak buka, nak tahajud siapa tak tidur, nak ibadat siapa tak bining. Tu Nabi teguh saat ni tu kerana mari rasa bimbang orang saat ni tu jemung dengan ibadat. Ya ibadat kuat sangat ni dijemung juga. Allah Ta'ala tak jemung dengan ibadat kita, tapi hak bimbangnya kita terlebih jemung dahulu dengan ibadat hak kita kerja. Okay? Sebab tu dikatakan khairul umur awsatuha, sebaik-baik kerjaan ialah pertengahan. Kenapa? Sebaik-baik kerjaan ialah pertengahan. Tapi orang ni kalau dia ada lazat dengan kerjaan dia tu, susah lah. Yang macam orang duduk orang panggil ni orang duduk sibuk dengan Mobile Legends gapo semua tu. Tu kalau suruh makan tak nak makan tu. Dia galik dengan benda tu. Enggak, orang kalau galik dengan benda tu susah lah kita nak kata macam mana kat dia. Dia berlazat dengan benda tu. Ibadat dia tu bukan lagi duk tanggung dia paksa diri dia, tidak. Ibadat dia tu dalam keadaan keinginan, kelazatan dia seumpama kita makan. Kita makan ni sebab kita nak makan. Ada orang makan sebab lapar. Hak ni bagilah makan yang berapa pun yang makan. Tolak kayu dengan batu je. Tapi kalau orang tu dia kenyang tu, dia makan juga. Hak ni dia makan tu di atas dasar berlazat-lazat, bukan di atas lapar. Seperti mana orang ahli syurga dia makan sesuatu atas berlazat-lazat, bukan sebab lapar. Nampak? Lepas semaya, lepas semaya, tak khabar. Orang mengaji gitu juga, setengah orang mengaji dia bukan tak nak menikah. Ada riwayat kata orang tak menikah ni bukan daripada kalangan kami. Dia bukan tak sikon nikah, dia bukan bercikon nikah, dia galik dengan benda hak dia buat saat ni. Sama juga Imam Nawawi, dia galik dengan benda tadi. Dia mendapat kelazatan. Hak jadi siapa tak sim nikah bukan pada kami, hak jenis dia tak sim nikah kerana apa? Oh, takut harta dia habis. Ni ada orang gini ni. Apa tak sim nikah? Kalau saya kahwin, contoh sekarangnya saya dapat, contohlah amount masuk saya 7,000. Jadi 7,000 tu saya seorang je. Kalau saya dah ada isteri, saya kena bagi amount saya yang saya kerja kuat ni kepada isteri saya. Rugilah saya. Ada kecek gitu. Hak ni hak ditegah dari agamanya. Dia pahal rezeki itu dia hak je beri. Tak. Sama juga anak kat ni. Kalau ada anak ramai agak susah lah saya, tak duit saya habis banyak. Dia pahal dia, bukan Allah. Itu tak bolehnya. Ada pun orang hok dari dalam keadaan dia tekung di dalam mengaji. Orang gini tak disarik ke dengan menikah. Bapa jadi nyanyo ke bini pula. Tok lagi kau mengaji atau pandai pun bini ya. Tak. Ya sebab itulah hok Nabi suruh menikah ni siapa? Tengok dalam kitab fiqh lah huraian macam mana. Ni tengok sepotong hadis, sebab hadis ni banyak. Tengok sepotong salah faham dalam agama. Tengok dalam fiqh hak tu dia ambil kepahaman daripada banyak potongan hadis dah. Sebab tu ulama kata hak disunatkan menikah siapa? Orang yang ada kemampuan dan orang ada keinginan. Sunat menikah. Ada keinginan dan kemampuan. Kemampuan ni tak ada susah mana. Kalau pakai aziat tu boleh dah. Boleh dah tak. Ada kemampuan dah boleh dah tu. Ada susah mana hak tu. Cuma masalah takdilah. Masalah orang mengaji ni kalau dia menikah gak jadi banyaklah
terbantu di dalam pengajian dia. Sebab itulah guru tak berapa nak mensarang ke. Tambah-tambah lagi bila kita nampak jalan dah nak dapat, tiba-tiba kita duk sibuk benda lain, hampir benda kita dapat jadi tak dapat, rugi. Maka mustahil yang tergagah dalilnya itu dalil sifat iradat, dan sepatutnya bagi orang mukmin muttaqi banyak ke berdoa pada Tuhannya bagi mendapatkan segala kebajikan dunia dan akhirat. Sebab itulah apa doa yang menghiburkan dunia dan akhirat ni, doa apa hibur dunia akhirat daripada waris Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tu tulis deh. Ni tulis hak depan ya tak apa dah. Rabbana atina fid dunya hasanah alif lam kha. Alif lam kha tu maksudnya ila akhirih. Muka doa tu doa ma'ruf. Jadi kita tanda ni bukan kerana kita tak tahu, tetapi di dalam takdirlah masa kita nak hurah ni kadang-kadang benda kita nak hurah tu tak datang. Bila ada dah kita tulis tanda, jadi kita mudah nak hurah dengan apa yang perlu dihurai. Kemudiannya bila orang tengok ke kitab kita, orang dapat manfaat dengan kitab kita. Jadi kita tulis banyak pada kitab kita ni dalam keadaan bentuk comel molek, manfaatnya besar sangat. Serta bagi menolak akan segala bala dunia dan akhirat. Habis itu qala al-muallif alimun, artinya mengetahui Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaikal salihin. Allahumma la tuhyina fi ghaflah wa la ta'khudhna an ghirah waj'al akhir kalamina qawla la ilaha illallah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil-muttaqina imama. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Falastin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.